dan salam sejahtera. Selamat menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia. Rancangan ini di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa, anak-anak, penjaga, semualah in the ecosystem of a family untuk membina juara di dalam diri anda. Okey, sebelum kita kemukakan topik kita pada hari ini dan juga panel pakar kita pada hari ini, kita nak ucapkan selamat datang dulu and hello kepada tetamu online kita. Ada Linda, Atika, kita juga ada Anis dan juga Liza dan Izmir. Hai. Ceria-ceria semuanya. Alhamdulillah. Okey, sebentar lagi kita akan tanyakan, mereka akan pasti ada soalan untuk panel pakar kita. Tapi sebelum itu, apa topik hari ini? Topik ini wujud konsepnya dari zaman saya di sekolah dulu. Okey, dan wujudnya dari zaman ibu bapa saya di sekolah dulu. Di bangku sekolah ibu bapa saya pun dah ada tekanan rakan sebaya. Okey, dalam episod Membina Juara yang lepas, kami telah pun bincangkan betapa hebatnya tarikan dunia internet ni khususnya kepada anak-anak remaja kita. Kalau generasi ibu bapa sebelum ini, saya, generasi adik-adik saya pun dah lebih bimbangkan peer pressure di sekolah, di kalangan rakan-rakan sekelas. Ini kan pula kini remaja zaman ini ditambah lagi dengan online peer pressure. Bukan sahaja di dunia yang di dunia benar, tapi di dunia alam maya pun peer pressure juga. Jadi sekarang jangan kata risaukan persepsi anak-anak terhadap diri mereka sendiri versi depan mata. Self-confidence, esteemkan diri mereka kini harus diawasi di alam maya juga. Malang sekali, peer pressure yang dirasakan mereka online adalah sangat sukar untuk diawasi dan diurus kalau dibandingkan dengan peer pressure yang kita nampak di depan mata. Kajian menunjukkan golongan belia dan remaja kini menghadapi lebih cabaran dengan isu body image, body dysmorphia, depression, cyberbullying berbanding generasi sebelum ini yang berpunca dari offline dan online peer pressure. Tambahan lagi, risiko anak muda, belia, remaja mulalah berjinak-jinak dengan perbuatan atau kelakuan ataupun aktiviti yang berbahaya. Risiko ini makin meningkat ya. Seolah-olah terpaksa nak ikut trend yang membahayakan diri sendiri. Kalau kita nak jadikan contoh trend blue whale, itu nasib baik tak sampai sepenuhnya ke Malaysia. Tapi ada satu trend yang ada lompat-lompat, dan bila lompat rakan-rakan dia akan swipe kaki. Jadi dia akan landing di belakang dan di kepala. Ada kes yang cedera ya, boleh mencederakan teruk sekali di bahagian kepala, tulang belakang is very very dangerous. Okay, and it was a trend here. So that's very unfortunate. Baiklah, bersama Membina Juara hari ini bagi mengupas isu peer pressure, kita ada Dr. Nur Safatul Azmin Abdul Razak, seorang kaunselor berdaftar dan pensyarah senior di Jabatan Psikologi Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Doktor pun sihat kan? Alhamdulillah. Juara. Yes, Membina Juara. Okey. Dalam Membina Juara ini kita harus juga ingatlah, terfikir juga peer pressure ni kan. Memang macam Lia katakan tadi, dari zaman atuk nenek saya sebenarnya di bangku sekolah mereka dah ada konsep peer pressure ini. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit kepentingan ataupun kita punya macam our desperate need to fit in tu di kalangan rakan sebaya kita tu. Baik. Terima kasih Alia atas soalan tersebut. Bila kita bincang berkenaan dengan peer pressure ataupun kita panggil tekanan rakan sebaya, betul Alia katakan tadi dia bukan berlaku pada hari ini dah. Memang dah berzaman-zaman. Zaman Alia, zaman saya pun dah lalui. Bila kita sebutkan tekanan, konsep tersebut, sebelum kita nak tahu berkenaan dengan, kita kata kenapa sebenarnya tekanan ini wujud. Kita kena faham dulu konsep tentang perkembangan remaja itu sendiri. Supaya kita akan lihat daripada mana sebenarnya kita, kenapa remaja ni dia lebih terdorong untuk rasa macam nak tirulah gaya ataupun penampilan seseorang. Saya nak buatlah. Dan apabila kita memahami perkembangan remaja ni sendiri, baru kita akan nampak mengapa desperate-nya tadi macam Alia kata, mengapa remaja ini nak fit into that group ni, sampaikan boleh terjadinya perkara-perkara yang kita tak sukalah, tak ingin ni.
Okey, selain daripada perkembangan remaja macam kita kanak ataupun bayi ataupun kanak-kanak, mereka melalui satu dunia mereka, dunia bermain. Itulah dunia mereka. Right. Namun bila mereka berkembang kepada peringkat remaja, okey, perkembangan seiring daripada perkembangan remaja itu, okey, kita boleh pengaruhi daripada perkembangan fizikal, kan? Pembesaran tulang, okey, organ-organ reproduktif pun dah semakin berkembang dan sebagainya, tubuh badan, ketinggian dan sebagainya. Itu daripada sudut fizikal. Dan juga remaja ini juga melalui proses perkembangan emosi. Bila sebut emosi ni, Alia, dia bersangkut paut tentang betapa kritikalnya tempoh ataupun kita panggil emosi ini yang menyebabkan remaja ini lebih terdorong untuk melakukan sesuatu perkara atas dasar ingin diterima. Acknowledge, maksudnya ingin diiktiraf oleh sesuatu kelompok yang ada sama interest ataupun ada persamaan dengan kehidupannya, iaitu rakan sebaya. Rakan sebaya. Okey. Seiring daripada masa kecil-kecil, Alia, ibu bapa duduk dengan anak-anak, okey, mereka boleh pantau. Semakin menginjak usia, okey, sebab tu saya katakan tadi perkembangan emosi seiring daripada perkembangan psikososial. Psikososial ni maksudnya, Alia, bila remaja dah mula keluar daripada kepompong keluarga ni. Dia ada siblings, ada adik-beradik, ada keluarga. Dia mula membina jaringan sosial yang kita panggil. So jaringan sosial bila dia jumpa dengan kawan yang sama interest dengan dia, sama minat dengan dia, sama pula kesukaan, hobi dan sebagainya, mereka akan cuba mula mengadaptasi ataupun mengambil nilai-nilai daripada rakan-rakan ini dan dia masukkan di dalam perkembangan individual itu sendiri. Itu kita masuk. That's why bila ada unsur-unsur acknowledgement ataupun pengiktirafan. Sebab dalam anatomi remaja ni, Alia, kita nak tengok remaja lebih suka kepada pengiktirafan, rasa seronok, rasa nak disanjung, diterima. Kau memang bagus. Kau dalam grup ni kau paling cool lah. Paling cool, betul. Dan bila tempoh remaja ini, rasa nak dipunyai, sense of belonging itu sudah mula terbentuk dan berkembang. That's why apabila berlakunya tekanan rakan sebaya, remaja ini akan cuba nak masuk di dalam kelompok sesuatu ini untukkan tujuan diterima di dalam kelompok. Walaupun pada dasar akhirnya perbuatan tersebut mungkin memberi impak yang negatif kepada diri sendiri. Adakah beza keadaannya kalau remaja itu dari keluarga yang memang very inclusive, yang memang very acknowledging? Adakah kanak-kanak itu atau remaja itu lagi selamat, yang tak akan merasakan peer pressure ni sangat berbanding dengan anak remaja yang tidak membesar dalam sebuah keluarga inklusif? Do you know what I mean? If you are from an inclusive family, are you safer? Are you not accustomed to peer pressure? Okay. Dia bergantung kepada bagaimana cara remaja ini dicorakkan, sebab environment juga memainkan peranan penting di dalam, sebab kehidupan remaja pada awalnya kanak-kanak pergi kepada remaja, kelompok dia adalah individu yang dia modelingkan, adalah individu yang sentiasa berada pada dalam kehidupannya adalah keluarga. Betul. Dengan secara tak langsung, nilai value yang telah ditanam di dalam diri remaja itu sedikit sebanyak dipengaruhi oleh bagaimana dia membesar, bagaimana diberi nilai oleh keluarga tersebut, dan bagaimana interaksi terbentuk di dalam keluarga tersebut. Bila kita mengatakan bahawa sejauh mana adakah dia lebih selamat ataupun dia tidak lebih selamat, berbanding sebagai kuat ataupun kita panggil resilientnya remaja ini memberi nilai dalam kehidupan diri dia. Seandainya contoh, kalaulah keluarga itu merasakan bahawa dirinya ada nilai jati diri, so bila dia mingle around ataupun bercampur dengan kawan-kawan, mereka ada satu nilai yang tidak boleh digugat oleh kelompok-kelompok lain kerana dia ada nilai yang kuat dalam keluarga. Itu maksud yang inilah. So ada jugalah perbezaannya. Alright. Sekarang ni kalau kita tengok tanda-tanda yang mungkin anak-anak kita ni makin lama macam makin dipengaruhi rakan-rakan sebayanya yang dia memang sedang mengalami feedback yang negatif ataupun nilai yang negatif diakibatkan peer pressure. Alright. Saya memang suka bila kita sebut pasal tanda ni tau, sign ni. Sebab bila tanda ni kita nampak jelas. Maksud dia sign ni
kita tak tanya pun kita nampak obvious, Yes. kita nampak jelas. Right. Dia beza dengan simptom Simptom ni kita kena tengok, explore dulu. awasi, Tanya dulu, monitor, Ah. tanya dulu berapa je ni baru. Tapi sign ni memang jelas nyata. Right. Dan kita boleh bahagikan kepada 3 aspek utama A, B, C ataupun affective, emosi, Okay. behavior, Alright. tingkah laku dan kognitif. C, kognitif. Sebab kehidupan kita ni elemen psikologi ada 3 elemen penting tu Alia. Okay. So bila ibu bapa, contohlah ibu bapa kenal pasti sign yang ketara yang boleh dilihat kepada anak-anak remaja ni, khususnya anak remaja ni, efektif ataupun emosi Emosi ni dia lebih kepada mood yang kita rasa down, mood yang sangat merudum. Okey. Selalunya apabila remaja ni dah mula tak diterima lah, contoh bila dia buat sesuatu yang kawan-kawan tak suka. Dan kawan-kawan pun rasa macam tak payahlah kawan dengan dia ni. Dia ni bukan satu kelompok dengan kita ni. Dia orang asing, alien contohlah Okay. So kita akan tolak dia ke tepi. So emosi dia akan rasa down, akan rasa turun. Okay. So selalunya sign ini untuk ibu bapa ataupun selalunya macam kaunselor kan, dia akan kena pasti dulu. Kalau tanda-tanda ini tidak diurus dengan baik, dia akan menghasilkan isu kesihatan mental Alia. So tanda-tanda ini boleh dikesan seawal 2 minggu. Kalau kita nak tengok dia sama ada dia mengalami kesihatan mental lah, disebabkan oleh pre-pressure. Sebab pre-pressure ni sangat sebenarnya kita panggil signifikan dalam kehidupan ni, dan tidak diurus, dia akan jadi satu benda yang melibatkan isu kesihatan mental. Betul. Betul orang kata akademik yang merudum, Yep. dan sampai kepada tahap yang lebih membimbangkan lah. Macam bunuh diri dan sebagainya, mencederakan diri dan sebagainya. So bila efektif ataupun emosi atau mood yang swing, kita panggil berubah-ubah. Okay, kadang-kadang dia merasa sangat sedih Dan tak tetap dan tak terjangka. Dia tidak terjangka. Kadang-kadang kita rasa sebelum ini kita rasa dia happy. Kita nampak anak kita happy, seronok kan. Macam ni, okay, bila kita cakap dengan dia, dia respon. Tetapi mood yang berubah kepada mood yang tidak elok, yang tak baik, yang tak seronok ni, kita akan semak lah. Itu efektif. Behavior, tingkah laku. Bila emosi dah tak baik, bila emosi dah rasa pada tahap yang paling orang kata merudum, dia akan transform atau manifest kepada tingkah laku. Tingkah laku ni sama ada kita boleh tengok dia sama ada pola pemakanan, pola tidur. Okay? So bila kita sebut pola makanan dengan pola tidur ni, sama ada dia boleh makan banyak, ataupun dia tak nak makan langsung. Begitu juga dengan tidur, sama ada dia tidur dengan banyak, ataupun dia tak tidur langsung. So kita boleh tengok dia punya tanda-tanda ni. Okay? Tingkah laku yang lain juga agresif. Jika sebelum ini mungkin dia seorang yang anak yang pemalu, yang tak banyak melawan, yang tak banyak orang kata reaction terhadap sesuatu perkara. Namun tiba-tiba dia akan jadi orang yang agresif. Sebab apa? Sebab mungkin dia nak repress ataupun kita panggil nak janakan perasaan marah dia. So dia akan bertindak agresif. Dan kognitif pula, okay, bila kita lihat bahawa anak-anak ni rasa dia hopelessness. Dia tak ada harapan. Maksudnya kawan-kawan saya tak suka saya, I'm good for nothing. Oh no. Yes, sebab dia tidak terima dalam kelompok. Kenapa saya perlu berada di sini sedangkan saya tidak diterima? Something like that. So bila benda ni berlaku di pengulangan sekurang-kurangnya 2 minggu. So hati-hati ibu bapa kita kena tengok, kita kena kesan dan aware tentang sign ini. Bukan petanda saja, dia memberi satu makna supaya kita bersiap siaga ni untuk prevent ataupun kita cure anak kita daripada menjadi mangsa pre-pressure sebenarnya. Tapi bagus. Terima kasih doktor kerana you put it so easy. A, B, C kan. So senang sikit nak tengok. Affective, behavior, kognitif. Kita shoot bahagian yang tertentu supaya kita dapat tahu dengan lebih jelas. Alright. So insyaAllah makin terbuka lah mata ibu bapa di luar sana and don't always be aware lah. Okay, kita sebenarnya ada banyak lagi soalan khususnya peer pressure sekarang ini yang makin lama makin, kalau kita tengok kan, yang online yang lagi ketara. Effect dia, kelajuan dia, efek seseorang anak-anak kanak-kanak itu ataupun remaja itu. Tapi itu semua kejap lagi. Kita kena berehat seketika. Kembali bersama saya dan Dr. Syafa di Membina Juara. Kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea dan juga panel pakar kita hari ini Dr. Syafa membincangkan peer pressure. Okay? Zaman sekarang peer pressure bukan hanya di sekolah ataupun di dunia yang sebenar, tapi juga di dunia maya, alam maya. Okay? So sekarang ini kita tahu kan doktor, ibu bapa ni bukannya senang nak tahu, nak ambil tahu siapa kawan-kawan anak. Kalau dekat sekolah pun kita tak boleh, kalau kawan 10 takkan
dengan 10 orang kita nak. Okey, ni siapa mak dia, apa dia dan semua. Ini kan lagi di social media. Jumpa pun belum. Jumpa pun takkan mungkin. Jadi macam mana agaknya kami sebagai ibu bapa ataupun anak-anak kita yang kita boleh bagi tahu dia orang siap-siap apa yang harus mereka tahu apa untuk berjaga-jaga lah kira langkah berjaga-jaga. Baik. Okey, terima kasih. Alia, berkenaan dengan kawalan ni kita akan lihat dahulu ibu bapa seperti yang saya kata awal tadi ibu bapa ataupun keluarga dia di ejen tradisional yang mengawal remaja ni. Okey, sekarang ini ejen modernisasi sekarang ni dah ambil alih teknologi Ya, betul. Okey, media sosial lah kita ambil sekarang ini online Okey, daripada orang kata namanya pun window tingkap yang menghubungkan jaringan rakan-rakan baru. Okey, begitu juga untuk hiburan. Okey, begitu juga dengan penyaluran maklumat. Sama ada fakta ataupun auta ataupun dia merupakan satu benda yang kita boleh jadi muhasabah diri ataupun musibah. Betul yang tu kan. Okey. So jadi bila kita dah tahu bahawa sebenarnya media sosial ni pada mulanya mungkin memberi input ataupun maklumat. Namun apabila dia disalahguna dan banyak wujud rangsangan visual maupun fizikal, dia akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tak lebih musibah daripada muhasabah. Betul tadi trademark tu. Musibah berbanding dengan muhasabah. Baik. So bagaimana ibu bapa ni nak pantau ni walaupun mereka ni dikekang dengan teknologi begini. Okey. Seboleh-bolehnya ibu bapa ni dia perlu meletakkan satu nilai yang jelas kepada anak-anak. Okey. Nilai ni apa yang kita bincangkan di sini berkenaan dengan bagaimana anda menanggap sesuatu perhubungan ataupun friendship. Okey. Nilai dia terhadap sesuatu perkara ataupun nilai perhubungan. Anda nak jadi rakan yang bagaimana? Yang menyumbang ataupun yang menyimpang. Contoh, bagaimana rakan yang baik? Bagaimana menjadi satu model yang baik? Sebab dalam rakan sebaya, di kelompok, kita bukan saja melihat individu dalam kelompok. Individu juga melihat kita sebagai leader, sebagai sesuatu yang boleh diikuti, sebagai modeling. Jadi ataupun sebagai follower dan tuntut, budak suruhan. Okey. Sebagaimana kita menilai rakan kita dalam kelompok, begitu juga dia akan menilai kita. Baik. Justru ibu bapa ni perlu bijak walaupun dia tak boleh kawal secara orang kata directly. Secara partikular anak-anak begitu. Langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa letakkan nilai friendship yang bagaimana yang nak diterapkan kepada anak-anak. Right. Model ataupun anda nak jadi rakan yang bagaimana? Menyumbang ataupun rakan yang ikut menyimpang. Begitu. So bila anak-anak bila dia ada nilai yang baik dekat dalam diri dia, kawallah. Bergaullah dengan sesiapa, namun nilai itu tidak boleh diubah dengan sesuka hati. So bila ada dapat pressure, tekanan daripada orang luar. Sebab kawan-kawan ni tekanan bukan sahaja tekanan yang secara negatif, positif juga boleh jadi tekanan dan dia boleh berjana kepada pembinaan ataupun pembangunan personal growth individu. Namun bila nilai itu dia berbeza dengan orang, namun nilai itu susah untuk diubah kerana nilai murni itu sudah ada dalam diri anak-anak ataupun khususnya remaja. Right. Jadi bila anak-anak ni tahu, okey, saya seorang rakan yang begini, yang baik. Jadi saya mesti tunjuk model yang baik supaya orang lain di sekitar saya ini boleh menjadikan saya role model mereka. Instead kita meniru yang tak elok, mereka akan mengambil nilai-nilai yang baik pada diri saya. Yang baik pada kita. Saya sendiri pernah nampak yang bijak, yang confident, okey, yang sangat-sangat bagus di arena sukan. Ataupun pengawas sekolah. Betul. Pernah terjebak. Pernah terjebak dengan trend-trend ataupun pranks lah. Seperti Blue Whale dengan Tide Pod Challenge dia yang berasal dari negara luar. Dan alhamdulillah tak sampai ke Malaysia. Dia tak begitu besar di Malaysia. Betul. Tapi ada saja challenge-challenge yang membahayakan rakan-rakan kita yang wujud di Malaysia ini, yang disahut cabarannya. Betul. Dan ada juga kira victim lah. Mangsa-mangsa challenge ini, dan at the end of the day it's peer pressure. Saya tertanya juga kenapa yang bahaya itulah yang dijadikan challenge, yang membahayakan nyawa itulah yang dijadikan benchmark, like okay, you can join our cool group. Ini yang bijak-bijak, yang A star student ni boleh terjebak sekali.
kenapa yang bahaya? Yes, okay. Berbalik kepada isu yang saya bincang pada mula-mula tadi Alia. Bila wujud ada excitement, keterujaan, okay? Individu ataupun remaja ni, dia ada satu tahap di mana dia mengalami perkembangan kognitif yang menyebabkan dia rasa macam dia akan lebih benda yang memberi keseronokan, keterujaan, okay? Dari sesuatu yang kita merasakan bahawa memberikan satu kepuasan. Walaupun sebenarnya pada hakikat keseronokan itu mungkin berlangsung pada satu ketika dan ataupun tempoh masa yang sikit. Tidak mengambil kira ataupun tidak mengambil pertimbangan akan akibat dan risiko selepas berlakunya keseronokan yang tak seberapa tadi tu. Ya. Untuk berapa saat? Yes, kita rasa merana untuk bertahun-tahun. Betul. Bila kita merasakan bahawa wow, contohlah bila saya melihat bahawa wow, hebatlah Alia ni buat satu challenge begini, kita akan rasa macam why not aku cuba sesuatu benda yang sama seperti Alia ataupun lebih hebat daripada Alia. So bila dimomokkan ataupun stimulus rangsangan itu wujud, tidak kira academician ke, bijak pandai ke, kerana emosi itu ada. Perasaan dan kognitif supaya sama level ataupun lebih tinggi level challenge-nya supaya dia diiktiraf. Wow, sebenarnya ada orang lebih hebat daripada individu yang lain untuk melakukan challenge tersebut. Itu menyebabkan salah satu punca kenapa keseronokan yang dialami ataupun yang dirasai untuk mendapat pengiktirafan tadi saya kata dan acknowledgement daripada individu lain ini yang menyebabkan kenapa yang bahaya isu-isu viral ni ataupun yang memberi bahaya ni masih mendapat tempat dalam ni khususnya remaja. Sebenarnya kalau ikutkan remaja bukan sahaja remaja yang cuba benda-benda macam ni. Dewasa pun. Orang dewasa pun cuba juga benda-benda macam ni. Time-time macam ni kognitif kita kena pasang on sikit, full power sedikit. Okeylah. Kita ambil soalan daripada salah seorang tetamu online kita sekarang ini. Kita ada Anis di talian. Hai Anis. Silakan dengan soalan anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis. Saya nak tanya pada doktor, adakah peer pressure ni dia sama dengan culture shock? Thank you Anis, silakan. Okey, terima kasih Anis kepada yang bertanya ni atas soalan tersebut. Culture shock, kejutan budaya. Okey, peer pressure adalah daripada rakan. Okey, culture shock ni sebenarnya tak ada rakan pun dia boleh wujud. Betul. Dia boleh wujud. Bergantung kepada bagaimana remaja tu, macam contoh Anis memberi nilai. Contoh walaupun tiada pun pengaruh ataupun walaupun tiada pun stimulus, rangsangan daripada rakan sebaya, namun bila ada tak boleh buat penyesuaian terhadap sesuatu perubahan, sesuatu perkara, culture shock ataupun kejutan budaya boleh wujud. Dia berbeza dengan pressure lah. Pressure ni maksudnya rakan sebaya memberi tekanan, wujud stimulus tu, wujud rangsangan tersebut daripada rakan sebaya. Okay. So kita ada sedikit masa lagi sebelum kita disuruh berehat ketiga. Okay, so very quickly doktor, macam mana kita boleh cakap peer pressure kan? How do we say no? Or how do we teach our children to say no? Okay, baik. No ni adalah satu benda yang susah nak buat sebenarnya. Tapi tak mustahil untuk kita buat. Baik. So bila no, bila kita tahu nilai kita di mana. No tidak menunjukkan bahawa kita ni berbeza daripada berbeza orang lain. Kita menghormati keputusan orang, tetapi kita ada nilai yang kita pegang sebenarnya. When prinsip. Prinsip yang kita ada. Bila kita tidak boleh berkata tidak. Tidak ini sebenarnya merangkumi bagaimana kita melatih diri kita asertif. Asertif ni adalah berkata tidak namun tidak merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain. Dan tidak orang kata menjatuhkan marah orang lain. Kalau contohnya dengan kawan-kawan, to say no would be I love you, you're my friend, but no. This is not safe for me, not safe for you. Betul. Dan sebenarnya kalau kata no ni pun Alia, dia tak memerlukan explanation ataupun penerangan yang panjang. Boleh cakap no. No explanation needed. Okay. Terima kasih doktor. Okay, kita ada banyak lagi soalan untuk Dr. Safa. Kita ada juga soalan daripada tetamu-tetamu online kita, tapi kita berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia dan Dr. Safa. Panel pakar kita pada hari ini membincangkan peer pressure ataupun tekanan rakan sebaya. Baiklah, tetamu online kita ada soalan. Kita bersama dengan Puan Linda dan anaknya Atikah. Silakan. Hai, Assalamualaikum.
Saya ada nak tanya soalan, macam mana kita as a parent nak menasihati anak yang terlalu mengikut trend sekarang, yang terlalu ekstrim. Sometimes diorang beli, terpaksa nak membeli barang-barang yang contoh macam dia minat Korea, so they beli all those merchandise semua. So benda tu kita as a parent kita tahu benda tu tak mendatangkan faedah. So macam mana kita nak menasihati anak kita? Kira macam this is a luxury ya. It's not something you need. Macam mana kita nak bagi tahu mereka tanpa yalah melukai ego mereka. Baik. Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Okey, berkenaan dengan bagaimana kita nak menasihati anak-anak ni untuk kita rasa itu tak boleh, ini tak boleh. Remaja, okey, sebagai kita tahulah perlu diberitahu dengan orang kata jelas mengenai fakta. Contohlah okey, apa yang ekstrim itu, sejauh mana perkara-perkara ekstrim itu bagi mudarat kepada anak-anak. Jadi apabila ibu bapa dapat menerangkan sejauh mana trend yang diikuti oleh anak-anak itu memberi kesan kepada satu perkara, dia akan boleh dipertimbangkan oleh anak-anak. Contoh, kenapa beli barang melebihi had? This is the orang kata benefit, ataupun this is the kita panggil consequence lah daripada kita beli. So bila kita pertimbangkan dengan fakta dan sesuatu yang jelas atau konkret di depan anak-anak, remaja ni khususnya, mereka akan mula memberi pertimbangan sejauh mana trend ini perlu diikuti sehingga orang kata masih lagi dalam landasan yang betul. Itu sebenarnya kena ada fakta tersebut sejauh mana perkara yang ekstrim tersebut kita tak boleh sekat, sebab memang itu adalah sesuatu benda yang normal dah sekarang. Trend ikut kita. Kita pun pernah ada trend dulu kan? Kan zaman-zaman kita. Kita pun kan dengan CD pun banyak-banyak lagi kan. Ini zaman-zaman mereka perlu disedarkan dengan orang kata perkara-perkara yang konkret, yang lebih jelas. Pro and con daripada setiap tindak tanduk yang dilakukan. So basically dalam keadaan ini saya rasa boleh kita bawa bincang dan terus terang. Macam dengan anak-anak saya 12 tahun menggilakan K-pop juga. Tapi saya cakap okay, kalau nak merchandise ni sorry tak ada duit. Apa lagi? Macam mana lagi you boleh ikut trend ni? Ada kata seorang anak saya okay, I nak belajar bahasa Korea. Boleh. Itu tak ada masalah. Betul. You know what I mean or not? Sebab in the long run dia juga untung. So okay. So we had that discussion lah. Thank you Puan Linda. Okay, anaknya pula Atika, soalan anda. Hai, Assalamualaikum. Saya nak tanya, apakah kesan buruk jika kita mudah terikut pada rakan sebaya yang tidak sihat? Okey, soalan tu memang straight to the point. Okey, jawapan dia adalah bila kita terpengaruh dengan perkara-perkara yang buruk ni, okey, kita akan membawa kepada kehidupan kita yang kita tahulah daripada sebelum ni elok kepada sesuatu benda yang tidak elok lah berkaitan dengan kualiti kehidupan kita. Okey, academic performance sebagai contoh, daripada yang bagus kepada yang tak bagus, merosot. Okey, begitu juga dengan tindakan-tindakan tidak tersesuai. Tak tersesuai ni contoh-contohlah pengambilan barang-barang terlarang. Okey, trend-trend yang sebenarnya memberi mudarat pada kehidupan kita, ya. Dan pada masa yang sama, apabila kita menjadikan rakan sebaya ini sesuatu benda yang ikutan yang tidak baik, kita mula mengasingkan diri. Kita isolation daripada keluarga kita. Itu sebenarnya yang paling ditakuti. Bila dah jauh dengan keluarga nak dapatkan balik pengawalan itu dah menjadi satu benda yang lebih sukar lah. Supaya kita dah hilang sesuatu benda yang sebenarnya keluarga merupakan satu sokongan yang kuat sebenarnya. Dia menjadi akar untuk kita ataupun remaja ini menilai setiap kata tindak tanduk dia. Kalau dah hilang begitu, susah sikit lah untuk kita dapatkan kembali kita panggil sistem sokongan. The ecosystem, that trust and that love and that care. Okay, so Dr. Safa sebagai ibu bapa ataupun penjaga lah, probably elder siblings juga kadang-kadang. Macam mana kita boleh bantu remaja sekarang ini? Contohnya, I cakap sibling sebab saya, beza saya dengan adik saya 12 tahun. Oh, jauh. So, you know, we see what we went through and we don't want them to make the same mistake. Macam mana kita boleh bantu mereka memilih kawan yang lebih membawa lebih positivity, nilai ke kelakuan ke. Okey, saya suka dengan soalan ni bila kalau macam contoh jurang tu kita dah lalui lebih lama berbanding dengan golongan bawahan kita. Kita dah melalui. Kita lagi pandai, tapi we've been through it. Kita dah lalui dah pengalaman tu, dah kita rasa macam adik jangan lalui perkara. Kita jangan begitu, jangan. Okey, bila kita dah tahu begini, saya suka kadang-kadang bila saya mingle dengan klien kan, kadang-kadang
bila zaman kita, maksudnya zaman remaja ni, kita pernah nak ada perasaan nak orang terima kita, orang sayang kita. Jadi rakan sebaya merupakan orang yang faham kita selepas ibu bapa kita. Betul. Okay? Jadi bila berlakunya perkara yang soalan yang seperti dia katakan tadi, bagaimana kita nak tarik ataupun kita nak ajar ni golongan remaja ni pilih kawan yang baik. Pertama, kita kena pasti apa sebenarnya matlamat hidup kita nak menjadi rakan yang baik ataupun perhubungan ataupun persahabatan yang baik. Satu, bila kita nak tahu matlamat kita nak dapat satu friendship ataupun perhubungan dan sosial yang baik, kita mesti ada kawan-kawan yang baik. So kita senaraikan ini yang merupakan kawan-kawan yang baik ataupun bukan apa yang perlu saya nak katakan, bukan siapa kawan itu, sikap apa yang sebenarnya tidak disukai. Contoh macam contoh saya kata dengan Lia, saya kata saya tak suka kawan dia yang A ni. Saya tidak menyuruh dia kata jangan berkawan dengan yang ini. Tapi saya lebih kepada sikap apa yang tidak disukai oleh rakan ini, supaya dia reflect dan pertimbangkan. Sikap ini tidak perlu diteruskan di dalam perhubungan. So dalam erti kata lain, you need to find another friend ataupun kita perlu cari rakan-rakan yang baru, kelompok lah daripada another. More, maybe would that be a more like easier way of encouraging better friends. Okay. Contohnya kawan A ni tak berapa nak minat sangat, dia perangai dia macam kayak itu, tapi kita tahu dia minat ke budak ni, dia nak berkawan dengan budak ni sebab dia cool. Dia cool, dia lawa, dia best, kan? Boleh ke kalau kita, I like her, she's okay, but she doesn't focus on the studies much, kan? Boleh ke kalau macam tu? Adakah itu dikategorikan memburukkan anak-anak remaja lain? You know what I mean? That's why tadi saya katakan tadi, bila kita ada satu nilai pada diri kita, kan, ataupun kita lihat contoh-contoh yang baik, yang apa yang kita akan lihat pada orang lain, sebagaimana orang melihat kita begitu, jadi kita akan mula mempertimbangkan nilai positif yang mana yang akan menjadi kehidupan yang ikut acuan kita, nilai negatif mana yang tidak kena dengan nilai kita, yang perlu kita ketepikan. Mungkin kita masih lagi berkawan dengan satu kelompok yang ini, tetapi kita tidak menerapkan nilai-nilai yang kurang bertepatan dengan nilai kita. Sebab lumrah kehidupan kita berkawan, ada sesuatu mungkin sikap, sifat yang mungkin tidak bertepatan dengan nilai kita. Namun tidak semestinya kita meninggalkan kelompok tersebut untuk mencari kelompok yang 100% sama dengan nilai kita. Memang takkan jumpa. So bagaimana kita mengadaptasi, mengambil, absorb, menyerap nilai positif untuk kita lebih baik daripada yang sebelumnya, dan kita menyebar luas nilai positif kita kepada kelompok itu. Kemungkinan kelompok tersebut dia ada nilai yang negatif. Bila dia tengok kita banyak nilai positif, dia ambil nilai positif kita untuk spread dalam kelompok tersebut. Menjangkit. Berjangkit. Aura positif tu kena sebar-sebar kali. Kan? Betul. Itu adalah satu benda yang harus berjangkit. Berjangkit. Alright. Nanti kita akan kembali lagi dengan macam-macam lagi soalan. Kita ada juga soalan daripada tetamu online kita juga ada lagi. Tapi jangan ke mana-mana, membincangkan peer pressure di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Topik dalam episod ini, peer pressure, tekanan rakan sebaya. Bersama saya Sharifah Alia dan juga panel pakar kita pada hari ini, Dr. Syafa. Okey, sekarang kita bersama dengan Liza dan Izmir, tetamu online kita. Silakan dengan soalan anda. Terima kasih Lea. Assalamualaikum doktor. Tadi doktor ada highlightkan tentang trend kelakuan remaja bila dia dipengaruhi oleh rakan sebaya. Jadi saya sebagai ibu bapa, saya nak tahu apakah perkara pertama yang patut kita lakukan kalau kita nampak trend-trend ni. Sebab kita banyak perkara yang boleh kita lakukan, tapi apa perkara pertama yang mesti kita buat dulu? Terima kasih Puan atas soalan tersebut. Bila kita nak kena pasti ataupun begitu, kita kena tahu dulu tanda-tanda sebenarnya, sign seperti tadi yang mula-mula tadi, sebab sign itu membawa kepada action ataupun tindakan selepas itu. Bila kita dah tahu mungkin kemungkinan anak-anak kita ni, remaja, khususnya remaja ni, dia dah mula menzahirkan tanda-tanda dia di bawah pengaruh ataupun tekanan rakan sebaya yang memberi impak negatif. Sign ini ataupun tanda yang kalau positif, baguslah. Contohnya
kita boleh teruskan memastikan bahawa anak kita dalam keadaan yang baik. Namun jika tanda-tanda ini dapat dikenal pasti lebih menjurus ke arah negatif, maka tindakan susulan akan dilakukan. Bila Puan tanya tadi, apa perkara pertama? Kenal pasti. Aware. Maksudnya kita kena sesibuk mana pun kita rasa macam tu kan, kita mesti akan, ibu bapa dia mesti akan tak sedikit sebanyak dia akan perasan perubahan anak. Kan? Walaupun sikit ataupun banyak, dia mesti perasan perubahan anak tersebut. Jangan ambil mudah tentang sign atau tanda-tanda yang menyebabkan anak-anak ni mungkin terjerumus ataupun remaja dalam kategori pengaruh yang tidak baik. Itu langkah pertama. Kenal pasti. Betul juga. Tanda sign tersebut. Kalau misalnya kata tanpa mengenal pasti, kita cepat menatah lah contohnya kan. Daripada benda yang positif akan terjadi benda yang negatif. Remaja kan, kita ada sebut ego dia ada sedikit tinggi kan. Which is fine. Okay. Soalan dari anaknya, Esmir pula, silakan. Apa khabar doktor? Saya nak tanya, apakah cara yang paling terbaik untuk mengatasi tekanan rakan sebaya, terutamanya dalam online classes, especially in this situation? Baik, soalan yang baik. Online classes sangat relevan dalam isu sekarang ini. Bila kita sebut PDPR ataupun online classes kan, bukan sahaja golongan remaja yang terkesan sebenarnya. Semua cikgu, ibu bapa pun terkesan ya. Namun bila kita nak kata bagaimana nak mengatasi tekanan rakan sebaya dalam PDPR, sebab PDPR ni kadang-kadang kita ada satu perkara yang kadang-kadang ada individu ataupun remaja dia tak sama dengan remaja yang lain. Betul. In terms of contoh dalam keadaan tahap pemahaman pertama, kemudahan yang dimiliki, ataupun self esteem yang berbeza-beza. Bila kita dalam online, kemudahan yang pertama sekali, kemudahan contohlah saya ada saya ada gadget sendiri, saya pula kena pinjam. Betul, dia ada yang lebih pinjam. Jadi mereka kata kenapa begini. So itu akan menyebabkan self esteem esteem sendiri, dan minat untuk belajar tu dah mula merudum. Itu satu. Belum lagi dengan tahap perbezaan pemahaman dengan rakan-rakan. Dia lebih mudah faham. Saya ni nak 3-4 kali baru nak faham. Betul? Dia akan menunjukkan satu orang kata jurang di situ. Apa yang perlu dimainkan, macam mana kita nak cara nak mengatasi. Kita kena pasti dulu apa kelemahan kita. Sebagai seorang pelajar, bila kita tahu kekurangan kita dari sudut-sudut kemudahan, kita cuba untuk menampung kelompangan itu dengan cara mungkin kita akan kita panggil tambahkanlah kemudahan-kemudahan tersebut, wujudkan environment yang kita panggil selesa untuk belajar dan sebagainya itu. Dan apabila kurangnya atau kita panggil jurang kefahaman antara remaja ini menyebabkan kadang-kadang kita rasa malu nak bertanya dalam kelas kan, contoh macam tu. Bagaimana nak mengatasi masalah tersebut? Anda ada pensyarah ataupun anda ada guru-guru, selepas di waktu online tersebut boleh bertanya kepada guru-guru tersebut untuk mengurangkan rasa mungkin malu, rasa beza-bezakan tahap pemahaman tersebut. Kerana kita masih lagi ada cara untuk mengatasi tekanan ataupun kadang-kadang bila kita kurang minat disebabkan oleh ada individu yang lebih cekap daripada kita, ada individu yang mungkin lebih advance, lebih ke depan ataupun lebih faham. Mesti bila cikgu tanya soalan, orang-orang yang sama juga jawab. Orang yang sama juga jawab, dan itu memang sedikit sebanyak akan mempengaruhi lah aspek esteem sendiri. Dan benda-benda ini juga perlu diambil perhatian oleh ibu bapa. Ibu bapa juga peranan yang penting. Kadang-kadang kita bagi anak buatlah kalau online. Apa result dia, apa yang you baca tak faham, ibu bapa perlu juga ambil peranan. Jika nampak anak-anak kurang daripada sudut kemudahan, kurang daripada sudut pemahaman, bantu untuk open communication ataupun komunikasi terbuka. Bantu apa yang boleh lah. Baik, bantu dan sebut kalau seandainya ibu bapa mungkin sudah tiba masanya saya katakan ibu bapa sekarang ini kena top up ilmu. Maksudnya kena tambah ilmu. Contoh kadang-kadang dulu kita tak tahu pun bagaimana kita nak menukar background dalam online. Nak mengukarkan latar belakang tu pun kadang-kadang, bukan nak cakap ibu bapa yang saya sendiri kadang-kadang tertekan mute. Saya pula yang sentap ni. Betul, doktor. Anak saya yang ajar saya. Kadang-kadang itu juga dia akan menjadi satu ejekan dekat kawan-kawan. Itu pun tak boleh. Nak tukar background, tertukar background nampak yang lain. Sekarang sudah tiba masa untuk kita, remaja, ibu bapa sekalipun, ambil inisiatif. Tukarlah simple background, belajar. Kerana bila kita ada ilmu, bila kita ada satu persediaan, kita mungkin boleh merapatkan jurang itu. Dan mengurangkan juga risiko untuk
peer pressure tu wujud. Can I say bring something extra ke mana yang kita kekurangan, bring something extra lah. Betul. Sama ada inisiatif ataupun pengetahuan yang tambahan. Betul. Sebab PDPR ni Alia, dia satu benda yang baru dan perlukan penyesuaian. Yes. Bila penyesuaian, dia perlukan masa, ilmu dan komitmen. Ya, Okay. kalau kita tak ada benda-benda elemen begini, buatlah benda-benda. Nanti datang benda yang baru. Sebagaimana kita dulu belajar bagaimana nak guna Facebook, buka akaun Facebook. Macam tu jugalah dengan operasi PDPR ni. Benda baru dan kita kena adaptasi. Dan mungkin ibu nanti ibu Azmi ni lebih hebat nanti tukar-tukar background. Setiap kali tukar background, setiap kali tanya soalan boleh buat yang tu. Saya rasa Jangan jadi macam saya. Anak saya yang ajar saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Izmi dan juga Puan Linda. Selalu dapat soalan-soalan yang bagus daripada mereka. Sebenarnya hari ini tetamu online kita semua memang dikenali dengan soalan-soalan mereka yang sangat-sangat membantu. Okey, sekarang ini kita ada lebih kurang 2 minit. Okey, Doktor, saya ada satu soalan yang ada mengena dengan apa yang doktor cakap tadi sebagai jawapan pada Puan Linda. Okey, kena pasti kan? Yang pertamanya adalah kenal pasti. That's the first thing to do. Kalau kita sudah pun kenal pasti dan terang-terang peer pressure ini membawa lebih negativity, bagaimana kita nak macam kira macam nak cut it off there. Hentikan. Jauhkan diorang daripada terus terjebak. Sebab yelah anak-anak remaja kan. Betul. Kalau kita macam, no, you cannot do this. Lagi lah dia mencari benda tu. Maybe it's the ego, I don't know. But how? So how do we get them to stop without pushing them away? Okey, gitu. baik. Contoh bila kita dah kenal pasti, kita dah nampak terang-terang Alia, benda tu memang dah salah pun. Yes. Okey, berani untuk berkata perkara itu salah kepada anak-anak dengan menunjukkan justifikasi mengapa sesuatu perkara itu dikatakan salah, ataupun sebaliknya, dengan menyenaraikan ini yang ibu ataupun ini yang ayah perasan daripada gini dan kita pertimbangkan tingkah laku ini boleh membawa kepada apa. Ajak anak bersama untuk fikir tingkah laku apa yang dilakukan oleh itu membawa kepada kesan ini. Tingkah laku ini akan membawa kepada kesan ini. Adakah ini friendship ataupun kawan yang anda ataupun anak-anak kita ingin bawa menuju matlamat kehidupan dia? Adakah ini kelompok yang akan sentiasa memberi sokongan kepada anak kita? Jika anak-anak boleh memberi justifikasi kepada kita ataupun memberi justifikasi kepada setiap perkara yang dilakukan, maka itu menunjukkan bahawa kita sudah memberikan satu platform untuk anak berfikir pro and con atau baik dan buruk tentang sesuatu perkara. Jangan takut untuk berkata salah apabila ini salah, dengan memberi justifikasi yang tepatlah dan yang betul. Yang kedua, mengajar anak memberi nilai yang baik. Pada masa yang sama, mengajar anak berkata tidak sekiranya terang-terang ataupun sekiranya benda itu tidak bertepatan ataupun tak sesuai dengan nilai yang kita pegang. Melatih anak. Dan untuk berkata tidak, bermula juga dengan ibu bapa. Modelkan, kita modelingkan perkataan tidak itu kepada anak supaya anak-anak ini belajar sesuatu untuk berkata tidak sesuai dengan sesuatu benda yang dimodelkan ataupun diikuti. Kita kena buat satu benda yang role play di rumah ataupun sesuatu yang tak kena dengan nilai kita dan kita terang-terangan berkata tidak supaya anak-anak ataupun remaja ini meniru nilai yang kita terapkan untuk berkata tidak. It falls back to komunikasi jugalah di antara ibu bapa dan juga anak-anak remaja ataupun anak-anak yang muda yang mungkin peer pressure ni. Sebab peer pressure, bila kita bercerita pasal peer pressure, it's not like kita nak bagi tahu anak jangan main dengan api tu panas, nanti terbakar. Itu dia orang dah terang-terang nampak. Ini like macam jangan main dengan kawan you yang you suka tu, yang suka kat you tu. Dia jadi macam bermain dengan emosi. Jadi tanya pada anak, is it worth it? Is this friendship worth your safety, your health, your studies, your future? Is it worth it? Analoginya begini, kalau kita merasakan bahawa kita nak buang individu tu, mungkin kita akan terus block kawan-kawan kita dan mungkin dia akan anak remaja ni dia akan stop perhubungan dengan kita, komunikasi. Betul. Ditutup komunikasi dengan dia kita. merajuk dengan kita pula. Betul. Dengan kita memberi, orang kata alihkan, kita nak suruh, mungkin pada pandangan kita nak suruh dia berhenti berkawan dengan ini. Kita fokuskan lebih kepada tindakan yang tak kena di mata kita ini supaya dia berfikir.
tindakan tu tak betul ni, tindakan tu tak betul. Okay, rather than dia macam saya tak suka kawan dengan yang ini. Okay, daripada kita fokuskan dan lebih baik kita fokuskan kepada adakah anda merasakan bahawa tindakan untuk ambil something substance ni baik untuk anda? Kita pertimbangkan supaya dia berfikir bahawa baik, nanti datang pun kelompok yang mungkin sama melakukan perkara begitu, dia dah tahu dah nak buat apa. Alright. Ditinggalkan ke kelompok tersebut tanpa kita merasakan you tak boleh kawan dengan ni. Tak payah cakap, dia dah tahu. Cakap dah tahu. Okay. Kerana dia dah ada nilai di situ. Baik. Alright. So sekarang sila list down, okay? Nilai-nilai yang patut dijauhi dan patut didekati bila memilih rakan sebaya. Ini bukan ibu bapa yang bagi tahu tau. Ini mereka sendiri patut tahu. Baik. Nilai sebenarnya yang paling positif kan, 2 saya bagi nilai positif. Okay. Nilai untuk menyumbang. Menyumbang ini ke arah kebaikan. Okay. Encouragement. Right. Okay. Sentiasa fikir dalam diri untuk memberi sumbangan ke arah kebaikan. Right. Baik. Somebody who we can encourage and who can encourage us. Yes. Okay. Yang kedua adalah satu benda untuk kejujuran. Ataupun nilai yang jujur. Sebab kalau kita nak melihat bahawa kawan sebaya, kejujuran bermakna kita boleh bertahu dengan dia kalau dia buat salah. Itu kita jujur dengan dia. Sincere. Ada nilai kejujuran di situ. Nilai-nilai ini yang perlu diterapkan. Okay. Kalau seandainya kawan kita salah, kita mampu untuk berkata salah kepada kawan kita. Dan kalau kita salah, dia mampu untuk jujur dengan kita juga. Untuk katakan salah. Tanpa kita tiru. Baik. Semata-mata untuk diiktiraf. Baik. Dan nilai-nilai yang kita rasa negativity, jangan dekat adalah nilai adalah membawa kepada keburukan. Apa sahaja benda yang bawa keburukan, menjatuhkan maruah, berjinak-jinak dengan perkara yang berbahaya. Ya, betul. Yang mendatangkan memudarat kepada diri sendiri. Itu adalah nilai-nilai yang kita panggil musibah. Ya, membawa musibah kepada kehidupan kita. So pilih yang muhasabah, bukan yang musibah, ya. Alright. Terima kasih banyak-banyak doktor. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Masa mencemburi kita. Jadi kalau anda ada apa-apa komen, feedback ataupun nak bertanya apa-apa, nak tahu apa-apa lagi lebih detail, silalah ke laman media sosial kami yang tertera di bawah sini dan kita jumpa di episod hadapan insya-Allah. Ini Membina Juara, saya Sharifah Alea. Assalamualaikum. Bye-bye.